Hello. Kumpulan farmasi Ruixu berjaya disenaraikan hari ini. Okey. Pertama sekali, beginilah. Saya ucap terima kasih pada rakan kongsi Fei Fei. Tanpa dia, saya bukanlah diri saya, kini tiada kumpulan farmasi Ruixu hari ini. Mereka saling lengkap melengkapi. Andainya bukannya kerana kepercayaan awak, saya tak dapat gunakan nilai diri. Tinggalkan kata-kata sebagai kenangan. Banyak dicapai dalam 5 tahun sahaja gabungan Fusun. Tiada tandingan memang setaraf reputasinya. Fu Qingzhou. Awak dan Sun Feifei membawa kabar gembira berganda. Wek sudah lampu lupakan saya dan bayi. Cik Fei Fei status. Hubungan awak sentiasa membuatkan orang tertanya-tanya. Awak suka jenis lelaki macam mana? Dia sangat tinggi, tampan dengan mata besar kelopak mata berganda. Kau nampak mengarut bila ketawa. Cik Sun cuma perlu laporkan kad pengenalan Encik Fu. Wah, manisnya. Encik Fu, kalau awak masih bujang, sudikah awak mengahwini Cik Sun? Saya sangat rela. Wah. Awak dah buat keputusan. Satu hasrat. Kalau begitu, saya akan tanda tani perjanjian perceraian ini. Saya sendiri akan hantar awak ke gereja. Syarikat perkahwinan. Saya nak adakan resepsi kahwin dalam 7 hari. Baiklah. Siapa nama pengantin lelaki dan perempuan? Pengantin lelaki Fu Qingzhou. Pengantin perempuan Sun Feifei. Saya Mori. Kau tak boleh salahkan Mak, kan? Yan, kenapa kau kemas barang? Nak pergi ke mana? Mengemas bilik bersalin. Biar saya uruskan ini. Pergi duduk di sana. Dah tak mengantuk pun. Ada apa? Bayi buat awak tak senang hati lagi? Anan, Ai. Kalau kamu berdua buli isteri saya lagi hati-hati, saya betul-betul akan pukul kamu. Awak baik sangat pada saya sebab Enan dan Ayai ke? Tak, sama sekali tak. Kan? Saya nak cintakan awak bukan sebab bayi, tapi sebab saya cinta saya nak ada anak. Yan. Boleh kita tak tahu makna awak pada saya? Kalau satu hari awak tinggalkan saya, apa gunanya saya miliki seluruh dunia? Tapi Qingzhou, saya nampak cara awak mencintai. Erat started by later to be saya. Dan Yang Wanshan ubat untuk merawat sindrom Becker.
saya telah hasilkan. Bila saya cari orang untuk uji ubat, pastikan ubat ini benar-benar selamat. Awak boleh sembuh. Sebenarnya saya boleh uji ubat. Tak boleh. Ubat ini masih ada kesan sampingan. Apa kesan sampingannya? Saya akan mati dan hidup lebih seteruk. Awak takkan mati. Tapi Yan, saya tak boleh biar awak terluka. Kalau kecederaan ini sebab saya akan jadi gila. Saya akan jadi gila. Qingzhou. Sebenarnya. Yan, apa abang cakap tadi? Tak ada, pergi jawab telefon. Okey, saya hubungi dia balik. Qingzhou, saya dah siapkan barbeque sedap. Temankan saya ke Haicheng. Okey, saya beli tiket penerbangan awal sekarang. Jumpa di lapangan terbang. Yan, syarikat itu ada masalah. Saya kena balik uruskan dulu. Qingzhou, awak selalu rasa boleh lari. Saya tak dengar awak. Baik Wawa, tidur awal. Jangan risau pasal saya. Qingzhou, saya nak tengok sendiri pergaulan awak dengan Sun Feifei. Bersikap baik ke dia juga? Tiket sudah berjaya dibeli. Ambil masa 3 jam nak ke lapangan terbang tukar tren 2 kali. Cuma nak makan barbecue ni. Boleh nak relax macam ni? Apa? Tak sanggup teman Yuyan beria macam ni. Dulu masa dengan Yan, saya miskin. Tak mampu beli semua ni. Lepas tu kaya sibuk tak tentu arah. Tapi Yan baik sangat. Tak pernah suruh saya buat begini. Hidup tu kamu mesti bosan lah. Jangan cakap karut. Aku sangat sayangkan dia. Benar-benar sayang. Yan sangat patuh dan berakal. Tapi ya, kadang-kadang dia tak faham. Aku bekerja keras untuk dia. Dia langsung tak boleh bantu. Kadang aku terfikir, orang itu ialah awak. Orang itu ialah awak. Qingzhou, biar saya nawahan awak ke hotel untuk rehat. Nanti awak perlu kejar kapal terbang. Qingzhou. Saya tahu. Awak tahan derita dalam perkahwinan dengan Song Yuyan. Tak perlu tepati janji kurung diri sendiri. Yaudah, masih ada saya. Qingzhou, kita dah putus sepenuhnya. Qingzhou. Ada apa? Aku minum terlalu banyak tadi. Jadi, Aku tak kisah tentang perempuan. Apa kau buat ni, lelaki gedabak? Okey. Cepatlah kita kejar pesawat. Qingzhou, tolong buka zip saya.
Apa? Kau marah panjang hari ini? Sekarang lagi sekali. Tapi teknik kau taklah teruk. Mengantuknya King Zhou. Tapi kalau seterat mesyuarat kebaikan saat saham, saya kena bertengkar Nawab. Okey, aku uruskan. Rebutlah di bahu aku, tidur sebentar. Hei, betul tu. Ada apa? Harapnya kita ke Hai Cheng kali ni. Tak nak Yan dengar langsung, okey? Aku tahu, bukan sekadar cinta kita berdua. Kita dapat apa yang dihajati. Apa dah jadi? Sekarang device. Menakutkan. Penumpang dihormati. Enjin kiri rosak dampak burung. Sila duduk dan jangan bergerak sesuka hati. Enjin rosak. Macam mana boleh jadi? Jangan risau, semuanya okey. Saya di sini. Enen ayai, jangan takut semuanya akan baik. Kenapa jadi begini? Saya belum nak mati, kapal terbang rosak, saya tak akan naik kapal terbang lagi. Dah semua tertenang dulu, kami akan berusaha sebaiknya. Pastikan keselamatan semua. Apa terjadi? Saya bersasaran. Tak apa, semuanya okey. Aduh, apa nak buat? Aduh! Sakitnya. Tak, wanita hamil ini ada masalah dengan wanita hamil. Ching Zhou tengah cari apa? Tak apa, saya cuma panik sikit. Cik Song, bertahanlah. Jangan risau. Korang dah lalui banyak bersama berjaya hadapi. Lagipun, keselamatan penerbangan tempatan tinggi takkan ada apa terjadi. Saya yakin semuanya baik. Tapi dah deh kerana kapal terbang pun dah lambat. Sekarang nak jadi kemalangan pula. Macam mana kalau terlepas mesyuarat pemegang saham? Jangan risau, saya ada cara. Hai. Hello pramugari. Saya Fu Ching Zhou, pengerusi Ruishu Pharmaceutical. Saya yakin kapal terbang akan mendarat selamat. Tengok, kalau mendarat dulu, boleh kami turun dulu? Ada mana kasih ada sepertian nanai. Tapi masih ramai penumpang di dalam. Aduh. Cik Song, awak okey? Kami sudah hubungi ambulans kapal terbang nak mendarat. Kami akan pastikan awak dihantar ke hospital. Encik Fu, awak pun nampak juga. Semua penumpang kami sangat terkesan. Ada juga wanita mengandung dalam kapal terbang. Kalau saya beri awak lalu dulu, saya takut nanti. Cik Song, kirim materi tuan awak. Saya akan dermakan 100 juta yuan ke lapangan terbang ini bagi pihak kumpulan Ruixu. Bagi kami lalu dulu. Ruixu Pharmaceutical mewujudkan puluhan ribu pekerjaan untuk negeri kita. KDNK yang dibawanya lebih sukar diukur. Kalau ada masalah kali ini. Amitlah semuanya. Tapi, Tolong saya. Walaupun cuma dapat 10 minit, kita tak akan tersekat dalam kesesakan. Wanita hamil itu ada ambulans buka jalan. Dia dah pasti sampai ke hospital secepat mungkin. Tiada apa akan terjadi. baik, saya cuba mohon kebenaran. Ching Zhou, saya tak takut mati. Saya takut tak sempat beritahu awak sebelum mati. Nak bagi tahu apa? Sudah lama saya suka awak. Tunduk dan rendahkan kepala, tekan kuat, posisi kepala bawah sempurna. Tunduk dan rendahkan kepala guna daya segera posisi tangan ke bawah sempurna. Bagus.
Sayang, pesawat dah selamat mendarat. Saya okey. Ibu ayah pesawat dah selamat mendarat. Anak, pesawat dah selamat mendarat. Jangan risau. Awak saya nak nakap apa tadi? Gurau ya? Tak takut aku nak mati ke? Gurau sebelum mati, jangan risau. Boleh tak awak jangan buat jenaka macam tu lagi? Macam mana? Lelaki sungguh awak ni jenis jenaka macam ni tak boleh? Aku dah cakap hanya satu wanita dalam hati aku, itulah Yan Yan. Faham. Maaf, saya nak turun dari kapal terbang. Takut letupan, tolong jalan, saya nak turun. Semua bertenang. Siapkan tangga gelongsor, jangan berpusu-pusu. N. Fu, ada wanita dalam kapal terbang, ada angin rahim. Ini sangat bahaya. Orang luar lapangan terbang pun tersekat. Ambulans pun tersekat di jalan. Boleh hantar dia ke hospital pakai helikopter awak dulu? Bersalin. Aha. Tak, Chingzhou kita dah tak ada masa. Tak boleh bagi helikopter kat wanita hamil tu. Bapa mertua marah. Membuat pemegang saham marah, ini serius. Bukankah awak cakap jalan nak dibuka? 10 minit je. Kalau aku lewat, ini kerugian ekonomi Jiang Cheng untuk 50 tahun. Dengan dia. Suruh dia tunggu. Fu Qingzhou suami saya. Cepatlah panggil dia. Apa? Encik Fu ialah suami awak. Saya hubungi rakan di depan sekarang. Hubungi dia. Xiao Ye, beritahu Encik Fu isterinya di pesawat. Apa? Tak dengar awak cakap? Isteri Encik Fu ada di pesawat. Bisinglah Chisong. Tunggu, saya panggil Encik Fu sekarang. Chingzhou, cepatlah. Jangan tanggung urusan. Kenapa biar dia turun dulu? Tak ada kecemasan. Kenapa dia turun dulu? Dia pun nak turun jauh. Ada wanita hamil di pesawat. Jom turun. Jom turun. Semua tolong perlaluan. Selamat pagi. Cipu. Cipu. Cik Fu, tunggu. Cik Song, Encik Fu sudah turun dari pesawat. Tak dapat hubungi dia. Yan saya tak ada apa-apa. Kawinlah dengan saya. Maafkan saya. Dari pakaian sekolah ke gaun pengantin, kita ada cinta. Dan rumah kecil ini, kita sih perlu bekerjasama. Pasti akan diisi perlahan-lahan. Saya nak Fu Jingzhou. Saya bersumpah hanya cinta Song Yuyan seumur hidup. Fu Qingzhou, Fu Qingzhou. Fu Qingzhou. Itu suara Yan Yan. Chingzhou, Yan Yan itu apa? Awak dengar silap kah? Dek Song Yuyan pasti menunggu awak di rumah sekarang. Mana mungkin dia dalam kapal terbang? Ya, saya betul dengar suara Yan Yan. Chingzhou, saya tahu perasaan awak pada Song Yuyan. Tapi sekarang bukan masa untuk terdistraksi. Kita turun dari kapal terbang secepatnya. Jangan buang masa di sini. Tapi, Kita dah berusaha lama sangat. Hari ini masa untuk uji keputusan, tak mungkin salah. Fu Qingzhou. sebenarnya awak betul. Mana mungkin Yan Yan dalam kapal terbang? Dia pasti di rumah makan dengan aircon terbuka. Tunggu saya balik rumah, kita pergi. Ada bayi apa? Kak kita selio. Boleh jalan lagi? Saya pegang awak. Tak eloklah. Kenapa tak boleh? Cepatlah, nanti saya lambat. Haha. Haha. Fu Qingzhou. Fu Qingzhou. Panggil dia untuk saya. Dia bapa dua anak saya. Panggil dia untuk saya. Panggil dia untuk saya.
Tapi Puan Song, Encik Fu sudah pergi, Encik Fu sudah pergi. Fu Xingzhou, awak nak tinggalkan saya dengan bayi? Xingzhou. Cepat tukar baju. Okey, pun tukar gaun kaki dah, okey? Tak sakit dah. Marilah. Yan, mulai hari ini saya akan jadi legenda dalam mulut masyarakat. Mereka yang dulu tak setuju perkahwinan kita. Semua akan cemburu pilihan awak. Dan anak-anak kita. Sejak saat mereka dilahirkan. Mereka ditakdirkan istimewa. Ini tak bagus, pendarahan ibu mengandung bahaya bila-bila masa. Sudah hubungi penjaga? Ibu bapa sebelah ibu meninggal awal. Telefon suami tak dijawab, saudara lain dah lama putus hubungan malangnya, anak kembar. Dari segi perubatan, tiada pilihan selamatkan ibu atau bayi, janin belum lahir. Bukan lagi kehidupan sempurna, usaha selamatkan orang dewasa. Ya. Saham pertama, Ruixu Pharmaceutical melonjak Fusan bekerjasama. Tak terkalahkan, hari ini hari CP lagi. Xingzhou, dengar pujian tadi? Tahun berusaha tak sia-sia. Fei, terima kasih. Ucapan terima kasih tak berguna. Macam mana nak ucap terima kasih? Teman saya 3 hari. Selepas 3 hari, pada malam tahun baru, saya kembali ke posisi rakan. Tak akan ganggu anda lagi. Cuma 3 hari, boleh? Boleh. Jom sepeti. Cik Song, sudah masa untuk minum ubat. Saya Krishnai, keluar dari Koya Hospital. Waktu si terlalu lemah. Belum boleh keluar dari hospital lagi. Tapi saya tetap perlu kuburkan anak saya. Jika nak keluar hospital, boleh tanda tangan pengecualian liability. Baik, saya akan menandatanganinya. Sepasang kembar yang baik terus hilang. Keluarga mentua dan suami langsung tak datang jumpa. Sungguh menyedihkan. Sun Fai, berani kamu datang? Kenapa saya perlu takut? Saya yang bunuh anak dalam kandungan awak?
Song Yuyan, ini keputusan terbaik. Nanti tunggu Qing Zhou ceraikan awak. Anak-anak akan menderita ikut sesiapa. Itu anak saya. Bukan kamu yang tentukan nak ada atau tak. Apa kata keputusan saya ialah keputusan Qing Zhou? Dia letak telefon dengan awak. Pada bertawa senang perjalanan kerja 2 hari. Jasa tak hubungi awak langsung. Semua ini kerana saya bersama dia. Jadi apa yang coba saja? Berkenalan dan ceraikan Qing Zhou. Jangan ambil tempat Puan Fu dan jangan berganjak. Fu Qingzhou pun tak berani minta cerai. Disebalikkan doa untuk adik nari saya. Ya, saya sebesar pernekuan. Tapi Song Yuyan, kau rasa Qing Zhou, dia benar tak nak ceraikan kau? Apa kau buat untuk dia? Dan sayalah yang temani Qing Zhou bangun syarikat dari mula. Bersama dia maksud saya kejayaan. Berarti keuntungan. Lihat kau pula, macam mana kau boleh tolong dia? Kau hanya akan jadi beban dia. Ni tersadar juga ambil dia kena tinggalkan Qing Zhou. $100 juta. Per Qing Zhou kini bernilai puluhan bilion kan? Jangan tamak. Saya bayarin 1 bilion. Dan iya Karen, saya tak nak kau terus mengacau. Sun Feifei, saya akan ceraikan Fu Qingzhou. Sebab saya nak tengok korang berdua bersama. Macam mana nanti? Kalau begitu, terima kasih atas sekolah. Bila saya boleh datang uji ubat? Cik Song, bukankah kau kata mengandung dulu? Kami tak galakkan ujian ubat untuk wanita mengandung. Bayi itu sudah tiada. Saya kesal dengan kejadian itu. Tapi selain kau fikirkan kau boleh datang cuba ubat bila-bila. Jadi secepatnya. Baiklah Cik Song, ujian ubat ada risikonya. Kerja sampingan masih belum diketahui. Kau tahu? Tahu. Saya spoil the terrain. Baiklah. Buat sepulang juga saya balik dulu. Qing Zhou. Ada apa? Qing Zhou. Selamat tahun baru. Kak Wang. Kak Wang. Encik Fu, awak dah balik. Mengenai puan itu, tak bersama awak. Dia tak ada di rumah? Macam mana boleh? Puan sedang cari awak. Cari saya? Di mana nak cari syarikat? Puan keluar beberapa hari lepas, tak pernah balik. Kalau tak, awak boleh telefon tanya. Beberapa hari lepas. Okey, awak pergi kerja dulu. Telefon yang anda dial ditutup. Ditutup. Saya hubungi Yan hari-hari ini, dia tak pernah angkat. Mungkin ke? Segera pergi semak lokasi Yan untuk saya segera. Encik Fu, saya jumpa di sini. Buat beli tiket pusingan Dallas penerbangan sama dengan awak 3 hari lepas. Apa? 3 hari lepas? Penerbangan sama. Dia pun dalam kapal terbang itu? Saya sebenarnya dengar dia panggil saya. Fu Qingzhou, Fu Qingzhou. Fu Qingzhou. Mungkin ke? Faham. Puan Fu dan Anne. Kini di hospital pusat. Dia sudah di hospital selama 3 hari. Song Yuyan di wad mana? Dia sakit apa? Dia di mana?
Maaf kira kami tak boleh kangkang rekod pada sakit. Saya bukan orang luar. Saya suaminya. Tapi Cik Song kata suaminya sudah meninggal. Apa? Meninggal? Meninggal? Tak betul. Yan mesti marah. Dia pasti marah sampai cakap begitu. Ibak Perry dan Sistis di mana? Mana dia? Dia sudah dilepaskan dari hospital. Kalau awak benar suaminya, sila hubungi dia sendiri. Yan, awak di mana? Dengar saya jelaskan, saya sedang dalam perjalanan kerja. Saya baru sampai rumah, tolong pulang. Awak di Bibstai? Itu. Apa kabar awak dengan bayi? Maling dat sa beradineng. Beli barang bayi untuk dibawa pulang. Yan nampak. Jadi dia tak marah, kan? Fucing Zhou. Awak dah sedia? Yan, lihat apa saya beli untuk awak dan bayi. Kalau anak-anak pula? Bagaimana dengan anak-anak kita? Tidak, anak-anak kita sudah tiada. Mustahil, aku tak percaya. Walaupun masa singkat kamu tak sempat periksa. Tapi, kamu perlu ke hospital, kan? Kamu juga harus ingat akulah yang hubungi kamu dalam pesawat hari itu. Yan, jangan bergurau. Bayi kita hampir cukup bulan. Dia boleh hidup walaupun ada bahaya, betul? Kamu bergurau sahaja. Mesti mereka ada di rumah. Ayai. Ayah dah balik, Enen. Ayai. Ayah dah balik. Sekarang kamu dah percaya. Ya, apa yang aku dah buat? Maafkan saya. Yan. Ya, maafkan saya. Boleh bagi saya satu peluang lagi?
For listener awak, Irat Honu thanks. Ini mana mereka sekarang? Boleh saya jumpa Miss Regan? Fu Xingzhou. Apa hak awak nak tengok mereka? Yan, jangan cakap begitu. Ini salah aku. Aku tak ada Siti Wak. Sebenarnya ada. Apa yang awak cakap tadi? Dalam pesawat itu. Awak duduk sini, pramugara panggil awak sampai serak. Saya pun dah panggil awak, tapi awak tak pandang belakang. Yan, sebab saya. Saya nampak awak pegang tangan Sun Feifei. Saya nampak awak dukung dia. Saya boleh nampak semuanya. Awas boleh bagi tahu saya. Kalau dah tak sayang, awak boleh terus terang. Yan, aku tak cintakan kau. Ni aku nama Sun Feifei cuma rakan sekerja. Kaki dia terseliuh. Jadi aku pegang dia. Kalau kau tak percaya, aku pergi panggil dia jelaskan pada kau. Boleh tak? Tak payah, Fu Xingzhou. Mungkin ada sedikit harapan aku nak maafkan kau. Tapi bayi itu dah tiada. Kita tak mungkin bersama. Yan, aku tak boleh hidup tanpa kau. Bayi itu dah tiada. Kau masih ada aku. Aku nak call Sun Feifei sekarang juga. Biar dia jelaskan, okey? Feifei, mari sini sekarang datang rumah aku. Yan salah faham hubungan kita. Kau datang sekarang juga. Ya, terus sekarang. Yan Sun Feifei akan datang sekarang. Percayalah kita, boleh? Kau masih lemah sekarang. Duduk dulu, kita duduk dulu. Kenapa tangan ni sejuk sangat? Aku naikkan suhu aircon untuk engkau. Ada juga sup tonik darah dekat rumah. Aku tolong kau renekan. Tunggu aku. Fu Xingzhou. Sudah terlambat. Belum terlambat. Yan. Belum terlambat lagi? Aku dah cari orang uji ubat untuk engkau. Bila dia dah cuba kesan sampingan ubat ni, aku akan perbaikinya. Kau boleh sembuh, lepas tu kita boleh ada anak lagi. Boleh ke? Xingzhou. Apa yang terjadi ni? Ada masalah apa? Fu Xingzhou, kenapa aku tak tahu? Sun Feifei pun tahu kunci pintu rumah kita. Feifei, kamu datang tepat pada masanya. Cepat terangkan hal antara kita pada Yan itu. Yuyan antara aku dengan Xingzhou. Kau sudah melahirkan. Sun Feifei, aku minta engkau jelaskan apa yang berlaku antara kita. Jangan tanya yang tak patut ditanya. Baiklah. Aku dan Yuyan sama-sama perempuan. Biarkan aku cakap dengan dia. Boleh pergi beli makanan sedap untuk dia? Yan, nanti aku balik ya. Kau dan Xingzhou dah bincang tentang perceraian? Dia belum pergi jauh, janganlah berpura-pura. Macam mana kalau dia balik? Tak, Xingzhou percaya pada aku. Biarkan aku yang pujuk kau, dia takkan pernah ragu pada aku. Betul ke? Mestilah. Song Yuyan, kau tahu tak? Semasa kau di hospital, kau menderita kesakitan aku bersama Xingzhou. Setiap kali dia nak telefon kau, aku akan cium dia. Dia langsung lupakan kau. Aku dengan dia. Selain makan, hanya mahu bersama siang dan malam. Dia tu takkan begitu sayang pada kau kan? Tak, dia sangat ambil berat perasaan aku. Sebab cinta dia radical boy and soal. Dia dilayan awak. Langsung tiada semangat. Memang betul. Dia cuma luahkan pada awak macam binatang berahi. Song Yuyan, awak dah kalah. Dulu awak ada anak kembar boleh ikat Xingzhou. Sekarang apa lagi awak ada? Sun Feifei,
Rakanak Fu Qingzhou saya boleh beri pada awak. Tapi jangan awak dok usik budak itu. Siapa usik anak awak? Saya dan Fu Qingzhou siang malam bersama. Mungkin. Saya dah mengandung darah dagingnya. Saya akan pujuk dia jangan sedih. Lagipun dia nak jadi bapa tak lama lagi. Sun Feifei, awak ni cantik. Ada juga bakat, tapi awak suka perempuan berkahwin. Nak jadi simpanan. Lelaki macam Qingzhou semestinya kena rebut. Awak tak takut dia tahu awak bawa saya ke CCT? Awak sengaja tunjuk awak berdua mesra. Awak pun sama. Saya tahu wanita hamil yang disebut pramugari itu saya, tapi awak tetap tarik dia pergi. Awak rasa kalau dia tahu dia masih nak awak? Puas lagi kalau kan. Song Yuyan, awak ada bukti ke? Saya mengira, bukti. Awak buat dengan teliti. Tiada bukti. Tiada bukti. Qingzhou takkan percaya. Walaupun dia ragu saya rakan terpentingnya. Dia takkan berbuat apa pada saya. Awak kalau pasti ke? Sudah tentu. Waiselin ni baiknya. Kalau saya pisahkan awak dulu, dua makhluk liar ini takkan muncul. Siapa awak panggil anak haram? Qingzhou, bila awak pulang? Isanity beri Piaris. Qingzhou, dengar penjelasan saya cuma... Sun Feifei, saya selalu percaya pada awak. Awak sengaja pecah belahkan kami di depan Yan Yan. Qingzhou, saya hanya... Diamlah awak. Yan Yan, jangan percaya katanya. Saya tak pernah ada hubungan dengannya. Ya, kali ini ke Hai Cheng saya mabuk waktu itu. Memang buat salah, tapi awak percayalah saya sentiasa sayang awak. Terasa mual dengar kata-kata awak sekarang. Ya. Saya tahu memang sakiti awak. Awak boleh pukul saya begini, awak boleh marah saya. Ya, semua ini gara-gara perempuan ini goda saya. Saya suruh dia minta maaf pada awak. Saya kira dia akan minta maaf. Sun Feifei, awak? Qingzhou, awak ada saya di hati. Saya sentiasa ada cuma Yan Yan. Jangan tipu saya lagi. Jangan tipu diri sendiri. Awak langsung tak ada dia di hati. Saya dah suruh diam. Kau tak faham ke? Apa kau takut ni? Kalau tak sayang dah, maksudnya dah tak sayang. Tak payah paksa diri untuk sayang dia. Kau tak berhutang apa pun. Ihr själv säger för mig. Aha. Yan Yan, kau punya semangat yang dorong saya masa pertama jumpa kau. Saya ingat kau bagi payung. Katakan saya boleh lindung dari hujan. Itu kali pertama saya rasa kebaikan. Sejak tu saya bersumpah saya nak beri wanita ni kehidupan paling gembira. Kehidupan paling tembak. Tapi sakit paling dalam hidup saya sebab kau. Ya, semua salah saya. Tapi saya dah cakap waktu tu, kalau saya kehilangan kau dapat dunia pun, tak ada makna. Saya tak tipu kau pasal ni. Nak tunjuk mesra depan siapa lagi ni? Ya, saya kasihan kat kau. Salah perempuan ni semua? Saya suruh dia minta maaf. Saya tak nak minta maaf. Qingzhou, saya rakan kau. Kita berdua hasilkan banyak duit. Kau dah lupa ke? Rakan? Kau tahu berapa ramai nak jadi rakan saya? Tapi Yan hanya ada seorang. Qingzhou, kau betul nak buat macam ni kat saya? Nak minta maaf ke tak? Tak nak. Tak nak dan maaf. Tak nak maaf. Ini hutang kau. Ilas hutang my cows. Alahai Qingzhou. Sebaikan saya. Sakit. Macam mana hasilnya? Sudah tenangkah? Fu Qingzhou, kamu gila. Masih marah lagi? Masih marah? Bagaimana dengan Yan Yan? Tak marah lagi? Fu Qingzhou, sia-sia sahaja kamu buat begini. Kingyer baik kemati berseret. Anak kita sudah tiada. Aduh, Fu Qingzhou! Lepaskan saya. Boleh tak?
Saya Sun Feifei. Mana boleh kamu buat begini pada saya? So, saya tahu kamu Sun Feifei, tapi 10,000 Sun Feifei pun tak standing Song Yuyan seorang. Faham? Sudahnya, Tak marah dah? Fu Qingzhou sudah terlambat. Ukat berekat. Yuyan, saya tak boleh hidup tanpa kamu. Hanya kamu di hati saya. Sudah terlambat. Fu Qingzhou, awak masih ingat? Hari kita bernikah dulu? Wayan awitia ber. Inilah rancangan keluar saya. Dengan perjanjian perceraian bayar nafkah anak seumur hidup. Kim, saya dah ada tanda di perjanjian nan. Sekalipun saya buat salah pada awak, awak boleh menceraikan saya bila-bila masa. Perjanjian perceraian. Bagaimana dengan penyelesaian perceraian? Yan, awak tak boleh tanda itu. Ini janji dan ikrar awak pada saya. Jika suatu hari awak khianati saya, awak kena keluar rumah dan bayar nafkah anak selamanya dengan... Saya tak lagi benar kalau awak jumpa saya lagi. Yan. Fu Qingzhou, awak tahu perangai saya. Apa yang saya bertekad lakukan, tiada siapa boleh halang. Baiklah, saya mengaku. Bolehkah awak beritahu tentang anak kita? Saya letakkan mereka di tempat awak tak akan jumpa. Rasanya mereka pun tak nak jumpa awak. Baik, Tanya faham. Saya pergi. Bawa kekasih awak pergi. Yan, dia bukan kekasih. Aku tak pernah benar-benar cintakan dia. Tak mungkin. Asyik itu mesti sendiri mewarsyu. Ona kau dapatkan maaf Yan. Encik Fu, faham. Beberapa hari lalu, anak kedara itu berancang perkahwinan. Perkahwinan? Saya ingat mesti keperang. Saya bersama Yan sudah bertahun-tahun. Saya berjanji padanya. Kita mesti berikan dia perkahwinan indah. Rupa-rupanya dia bersiap untuk ini. Jadi, Encik Fu, liku Encik selesaikan itu perkahwinan ini. Mungkinkah anak dara itu maafkan Encik? Cuba saja dulu. Baik. Betul. Dia yang uji ubat dah mula ke? Oh, saya dengar ada temu janji di sana. Anak asal andai maroan di sini boleh terus mulakan. Itu boleh diterima. Tapi bila Yan dia sembuh sepenuhnya, saya terasa dia makan sesebuah hati. Mungkin beri saya satu lagi peluang. Sekarang, saya nak siapkan dekorasi perkahwinan kejutkan dia. Qingzhou, kenapa yang awak buat ini pada saya? Wait, aku tarik iris semua besar saya dalam syarikat. Ada masalah apa? Ni yang saya bersusah payah usahakan. Awak ada hak apa? Awak berusaha keras untuknya. Tapi dia skala seminar. Awak ingat? Tanpa saya, awak bukan siapa-siapa. Wang itu ganti rugi atas kecederaan Yan. Saya skikas terbenam peradanya. Awak lukakan anak saya pula. Nanti saya perlahan-lahan cari awak. Qingzhou, awak memang sanggup buat perkara kejam macam ni. Dengar ni. Dah cakap saya tak sanggup tengok Yan menangis. Tapi awak sanggup reka cerita dusta sebesar ni. Buat saya lukakan hatinya. Semuanya kerana saya terlalu sayangkan awak. Sun Feifei, kalau biar awak jujur, kita semua boleh selesaikan tapi kita berdua sama-sama berdosa. Penebusan dosa. Apa yang awak nak buat? Nanti aku akan tahu.
Hello, Kak Wang. Yan Yan dah makan elok-elok ke akhir-akhir ni? Enfu, jangan risau. Semua makanan berpantang awak hantar untuk Cik Song dah saya beri. Dia makan sikit je, tapi saya boleh pujuk dia makan 2 suap. Cuma, Ada masalah? dia asyik menangis je. Berat badan dia turun mendadak sekarang. Nampak sangat menyedihkan. Baik. Oh, begitu. Tolong ni temankan dia untuk saya. Enfu, kenapa tak balik je? Temankan dia sendiri. Saya telah buat sesuatu yang buat dia tak gembira. Cik Song baik hati. Buat lebih banyak benda untuk sukakan dia. Pujuk dia lagi. Dia akan maafkan awak. Lagipun dia baru kehilangan anak kembar. Pasti dia dalam mood teruk. Saya faham. Saya tak akan biarkan dia tinggalkan saya. Yan Yan, aku rindu sangat pada engkau. Macam mana nak selamatkan awak? Pergi. Yan Yan, jangan takut. Saya nak akan buat dia purpose yang lukakan awak. So, apa awak buat di sini? Saya bawa pau kacang kesukaan awak. Nak makan? Tak nak. Ada masalah dengan badan awak. Si turutkan pasak. Tak perlu. Yan Yan saya. Fu Qingzhou, saya sudah failkan perceraian mengikut syarat perjanjian cerai. Ini rumah saya. Masuk tanpa izin ini kesalahan. Saya boleh panggil polis. Yan Yan, kita dah kenal lebih 10 tahun. Ini kali pertama awak cakap kasar dengan saya. Awak tahu dia apa saya buat akhir-akhir ini? Saya tahu. Awak sedang siapkan perkahwinan. Kakak Wang dah beritahu semua. Oh, Awak lagi dealer. Fu Qingzhou. Sejak hari aku berkahwin dengan kau, aku cuma menunggu satu perkahwinan. Bila aku pakai gaun pengantin dan berjalan ke arah kau, aku pasti jadi perempuan paling bahagia di dunia. Kau hancurkannya dengan tangan kau sendiri. Masih tidak terlambat? Sudah terlambat. Sekarang bila aku tengok kau dalam kepala aku terbayang kau dan Sun Feifei berguling di katil. Roh anak-anak aku yang mati. Terus melekat di tangan tak mau pergi. Fu Qingzhou, mana muka kau masih berani tanya aku datang tepat masa. Yan Yan, aku tahu aku tak layak. Apapun pilihanmu, aku akan tetap menantimu. Ini yang aku hutang pada engkau esok. Bolehkah kau pakainya ke majlis perkahwinan kita? Perkahwinan kita. Ya. Jamuan perkahwinan yang kau tempah. Baik, letakkan sahaja di sini. Yan Yan, betul ke? Kau betul-betul nak? Ina, ambil. Aku pergi. Aku tak akan ganggu kau lagi, okey? Pada akhirnya, selama ini aku tunggu-tunggu gaun pengantin. Akhirnya ia jadi sesuatu yang kuucapkan selamat tinggal padamu.
hilau. Esok saya akan cuba ubat itu. Hei, hai dengar Cak Tanggishi. Semua tentang resepsi perkahwinan ini, semua diuruskan oleh Encik Fu sendirian. Nampak jelas perasaannya terhadap Puan Fu ini luar biasa. Lelaki yang sudah berjaya tapi masih setia pada isteri jarang ditemui. Bekerja dengan lelaki penyayang macam itu, saya rasa lebih selamat. Ya, rasanya begitu. Ya betul. Yan. Awak pasti sangat cantik hari ini. Natut saya pegang tangan awak. Dari pentas panjang ini. Sila masuk. Hello, adakah anda Cik Song? Saya. Cik Song, ini borang persetujuan ujian ubat. Sila lihat. Jika tak ada masalah, sila tanda tangannya. Yonan Nananian dulu. Tak, saya tahu kesan sampingan tidak diketahui. Tetapi ia boleh disembuhkan, kan? Ya, betul. Bagaimana dengan ubat? Syabas. Bagaimana mungkin dia? Ia dah berubah, kan? Ching Zhou, aku nak kahwin dengan kau. Kenapa kau ada sini? Gaun pengantin ini Yuyan yang hantar. Dia kata dia tahu kita saling mencintai, sanggup berundur, sempurnakan kita. Tak, aku tak cintakan kau. Aku yang bagi gaun ni pada Yuyan. Buka, keluar sekarang. Ching Zhou, terimalah kenyataan Yuyan takkan maafkan kau. Macam mana aku tak kenal perangai dia? Aku cuma berpegang pada harapan kecil. Akulah yang mencintaimu, aku boleh tolong kau. Ching Zhou, aku cinta padamu, aku tahu kau pun cintakan aku. Siapa cakap aku cintakan kau? Semua orang. Aku nak buat pengumuman hari ini. Ching Zhou, jangan main-main. Disebabkan masalah gaya hidup peribadi saya akan menceraikan Cik Song Yuyan. Cerai. Semua harta atas nama saya akan dipindah milik kepada beliau. Fu Ching Zhou. Diamlah kau. Yang curang dengan saya ialah Sun Feifei. Bila kau curang dengan saya, untuk provokasi isteri saya yang mengandung, dia buat isteri mengandung saya sedih tak tertahan. Hilang sepasang anak. Saya seorang pendosa. Tapi Sun Feifei,
Dia tahu saya ada isteri tetap mahu jadi simpanan. Sahu nasihat pada rakan kongsi bekerjasama dengannya untuk jalin hubungan. Berhati-hatilah. Gundik. Gundik. Gundik ini tak tahu malu. Terlalu keterlaluan. Tak tahu malu. Tidak, bukan saya. Caici bukan Gundik. Saya bukan Gundik. Qingzhou, tolong selamatkan saya. Bagi saya? Saya akan menebus. Hello. Naib Presiden, ini tidak baik. Baru dapat tahu peserta ujian dadah rupanya anak gadis Tuan. Macam mana boleh jadi? Ubat mana yang ada kesan sampingan? Anak gadis Tuan ambil ubat itu. Kajian menunjukkan dia kini di rumah lama tempat kamu dulu tinggal. Fu Qingzhou. Qingzhou, di sinilah perkahwinan kita bermula. Bersyukur dapat tamatkan di sini. Nak makan daging ke? Tak perasan diri kurus ke? Saya, okey rasa saya gemuk? Okey. Hahaha, baiklah. Kalau begitu saya ambillah. Saya kepesgangan tangan awak. Atau saya tambah satu ketul arang lagi? Yan, tunggu saya. Yan, jangan minum ubat itu. Jangan hukum saya dengan kejam macam ini. Yan. Tunggu saya, Yan. Selamat Stonehenge baru. Alamak, letak kunci. Sanin, Fu Qingzhou bersumpah kepada Tuhan. Saya hanya mencintai Song Yuyan dalam hidup ini. Yan. Yan. Sejak itu, Song Yuyan seperti hilang dari dunia. Tidak pernah muncul lagi. Apakah kesan sampingan ubat itu? Saya tak akan tahu. Tapi saya percaya, selagi dia masih hidup di dunia ini, saya pasti akan jumpa dia. Hello, Cik. Pernah nampak gadis ini? Namanya Song Yuyan, istri saya. So, hello. Pernah nampak gadis ini? Dia istri saya. Abang Kaca, ada nampak gadis ini? Gadis ini lebih kurang setinggi ini. Dia berbadan gempal.
Betul awak tak nampak. Bila ni abang tak nampak? Wei abang kaca. Wei kamu. Ada nampak gadis ini? Tak. Yan Yan. Yan Yan, awak kat mana ni? Saya pun tak terfikir juga. Kesan sampingan ubat tu rupa-rupanya boleh ubah rupa orang. Tapi saya dengar Fu Qingzhou lepaskan segalanya. Saya cari awak siang malam. Bukan urusan saya lagi. Dulu awak berdua pasangan emas sekolah kita. Itulah CP pertama saya. Tak sangka dia pun curang. Sebenarnya dia datang jumpa saya. Wak mau tabir kita Tony dia kan? Mana mungkin? Biar dia sesal. Sekarang saya ada identiti baru. Kerja baru dan wajah baru. Saya tak ada kaitan dengannya lagi. Apatah lagi? Saya pun nak tinggalkan sini. Yan Yan. Maaf, saya tersilap orang. Saya tak tahu ikan, sir. Bila saya pandang awak, macam nampak isteri saya. Yan Yan. Yan Yan. Aku yang kau silap. Mana mungkin dia Yan Yan? Aku tak boleh pandang perempuan lain selain Yan Yan. Nanti dia marah kalau tahu. Encik Fu, ini surat awak dari 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Sepuluh tahun lepas? Ya, tolong tanda tangan. Nak tulis apa? Qingzhou, surat ini ditulis untuk 10 tahun hadapan. Bila tiba masanya, kamu mesti buka dan baca dengan teliti. Baca satu persatu. Baik, arahan isteri saya. Saya ikut sahaja. Siapa isteri kamu? Kamu, apa tulisannya? Tak boleh contoh. Fu Qingzhou 10 tahun ada terima surat ini? Kia masih apa demonstrasiin? Kalau buat saya marah, atau buat perkara yang menyakitkan, ambil surat ini dan berbaik dengan saya akan maafkan. Akhirnya Ki, semoga kita bahagia dan kekal cinta selamanya. Saya akan mencintaimu sepanjang hayat. Saya harap kita semua akan kekal begini suatu hari nanti. Demi Tuhan, dalam hidup ini hanya Song Yuyan yang kukasihi. Yan Yan, jangan tinggalkan aku.
Pergi ke lapangan terbang. Selamat tahun baru.